Alright. So communication engineering, analog modulation. So for chapter 2 analog modulation ni, kalau kita lihat kat sini, okay, so kita ada dua orang kata key point, analog and modulations. Okay, analog ni rasanya semua tahu kot apa itu analog. So kata berlawanan bagi analog adalah digital. Okay, digital is 1010 and analog is your infinite numbers, a set of infinite numbers. Okay, a set of infinite numbers. So maksudnya dia akan boleh contoh kalau kita ada satu signal, okay, kalau digital kita boleh dapatkan signal kita seperti inilah, 1 0 1 0 dan seterusnya. Ini 1 0 1 0. Kalau analog biasanya kita bermain dengan kita punya sinusoidal lah. Okay, kita punya signal sinusoidal. Okay, so kita punya T akan jadi infinite. So maksudnya kita punya signal tu sampai bila-bila. Okay, kita boleh setkan dia sampai infinity. Melainkan kalau kita setkan T tu sebagai satu nilai lah, T sama dengan 10 saat, T sama dengan 3 saat dan sebagainya. Okay, dan untuk analog dan digital sama juga, dia mempunyai kita punya orang kata magnitude. Okay, ini pun magnitude, ataupun biasanya magnitude ni kita boleh katakan sebagai pada magnitude sama ada dia adalah voltage ataupun power. Okay, voltage dalam bentuk volt, power dalam bentuk watt lah. Okay, contoh kita ada satu signal, okay, kita punya power kita adalah 20 watt. So bermaksud apabila T sama dengan kosong, dia berada pada 0 watt, dan pada maksimumnya dia berada pada 20 watt dan seterusnya. Okay, itu kalau kita nak lihat dalam analog. Manakala untuk modulations, okay, ini key point dia adalah modulates. Okay, modulations, modulates. Okay, proses modulasi. Bahasa Melayu pun sama juga, modulasi. Okay. So apa itu modulations? Okay. Ini kamu kena faham sebab nanti kamu nak buat makmal. Okay. Kamu kena tahu apa itu modulations lah. Okay, let's say kita tahu kalau kita mempunyai satu frekuensi ataupun satu signal analog, okay, yang mana kita mempunyai V dan ini kita punya T lah. Okay, dan kita punya okay, so kita ada kita punya ini adalah nilai T kita. Okay. Okay, time kita. So kita tahu F frekuensi kita adalah frekuensi adalah 1/T, iaitu frekuensi ni adalah satu silangan bagi time. Okay, berapa, maksudnya frekuensi tu adalah kekerapan kita pada satu saat. Okay, berapa kali kita makan dalam satu hari, macam tu, itu kita punya frekuensi. Tapi kalau kita punya signals, berapa kali dia melakukan satu cycle. Satu cycle ni daripada kosong pergi balik pada kosong, iaitu 360 darjah. Okey, sini ke sini 180, sampai ke hujung ni adalah 360. Okey, itu adalah 360 darjah satu cycle. So dalam satu cycle ada berapa banyak kali dia berpusing ataupun berputar di sini. Okey, contoh rotation kereta. So kita ada tayar. So kita ada tayar. So rotation ni berapa kali rotation per saat? Per second. Okay, how many rotation per second? Okay,
Itu dia dah okay. Itu kalau analogi tayar lah. Okay. Kalau kita punya kata sebagai frekuensi kita 2.4 GHz. Okay. Okay, yang dulu lah. Okay. Contoh saya bagi satu saat frekuensi sama dengan 1 Hz. Okay. So F sama dengan 1/T. So T kita adalah 1/F ataupun sama dengan 1/1 sama dengan 1 saat. Untuk 1 Hz dia bermaksud kepada 1 saat. Kalau F kita adalah sama dengan 10 Hz, berapa pula kita punya T? Iaitu 1/10 sama dengan 0.1 saat. Bermaksud kalau kita bagi satu frekuensi dalam kita punya satu signal ni, contoh kita nak buat satu signal radio yang mana kita bagi kuasa ataupun kita bagi kita punya signal tu 10 Hz. So bermaksud dia nak lengkapkan satu cycle tu mengambil masa 0.1 saat. Okey, anda faham Bagaimana pula kalau biasa kalau you punya handphone berapa gig ataupun you punya radio, radio era dekat paguh berapa frekuensi dia? Siapa tahu? Frekuensi radio apa kau mesti dengar? Era ke? Hot Hits FM. Berapa? Siapa tahu? Tak dengar, tak tahu. Tak tahu urut dia. 90.3. 10.3 ke? Okey. Tak tahulah, saya pun tak tahu sebenarnya. 90.3 dia apa? FM Tapi sebenarnya dia adalah megahertz. Okey. Dia biasa panggil FM je kan. Tapi sebenarnya dia punya frekuensi dia adalah 90.3 MHz. Okey. So apa yang dikatakan sebagai 90.3 MHz ni? Okey. Okey, kena tahu juga kita punya analogi bukan analogi. Kita punya macam mana radio transmission tu berlaku. Okey. So transmission berlaku kita ada dekat radio di KL. Okay. Okay. And then dia pancarkan dekat kita punya base station kita. Base station kita dekat, contohlah kita dekat sini, dekat Ledang ni kita panggil sebagai satu base station, Earth base station di Gunung Ledang. Nampak tak daripada kampus awak tu Gunung Ledang? Okay, ataupun semasa awak belajar ni pernah tak pergi Gunung Ledang? So ni dah boleh jalan-jalan, pergilah Gunung Ledang. Okey, mandi-mandi sana seronok. Okey, kat situ ada satu pencawang. Okey. So daripada radio di KL ni dia akan transmit signal sampailah ke sini. Signal tu apa? Signal dia adalah dalam signal UHF dan juga VHF. So nanti kita akan lihat apa itu UHF dan juga VHF, ultra high frequency dan juga very high frequency. Dia punya range dia adalah daripada 30 ke 300 MHz. Dia bawa macam satu set of frekuensi, bawa pergi Gunung Ledang. Bukan bawa lah, dia transmit lah kan. Transmit, and then daripada Gunung Ledang ni dia akan ni semenanjung Malaysia. Okay, bolehlah semenanjung Malaysia sini. Okay. So Gunung Ledang di sini. Okay, Gunung Ledang. Okay, so apa yang dia buat sampai saja signal tu di kawasan Gunung Ledang. Okay, so dia akan separatekan signal tu di sekeliling kawasan Gunung Ledang tu. Okay, dia kalau tak salah dalam lebih kurang dengan 100 km per radius. Okay, so maksudnya dia akan pergi ke sini. So termasuklah dengan kawasan kita
di Paguh Jaya ataupun di Paguh ni lah. Okay, dan pergilah kepada awak punya radio awak. And then you tune pada 90.3 you akan dapat Hit FM. 91.1 apa era contohnya. So ada bermacam-macam signal radio yang dia akan bawa. Itu untuk radio. Kalau televisyen pun sama juga. Televisyen dia akan bawa dalam bentuk UHF juga. So bila you ada satu televisyen dekat rumah, ada you punya tuner box dia tu, you tune and then you akan dapat signal TV3, TV1 contohnya. Okey, sekarang dia dah pakai digital. Malaysia dah pakai digital, so memang akan dapat lebih jelas, lebih clear. Okey. So frekuensi ni bermaksud 90.3 MHz ni dia akan bawa signal lah. Signal yang ini tadi. Cuma berapa saat yang diperlukan untuk 90.3 frekuensi 90.3 ni melengkapkan satu cycle. Jom kita kira. Okey. Contoh 90 F sama dengan 90.3 MHz. Okey. Berapa dia punya? Okey. Berapa dia punya dalam masa 1 saat? Okey. 90.3 MHz. Mega berapa? 6. Darab 10 kuasa 6. So T sama dengan 1/90.3 darab 10 kuasa 6 sama dengan berapa? Berapa frekuensi second dia? Sorry? 1.11 kali 9 1.11 darab 10 kuasa negatif 8 second. Okey, negatif 8 saat. So bayangkan dia punya kelajuan signal tu bergerak untuk okey. Yang mana dia melengkapkan satu cycle dalam masa 1.11 darab 10 kuasa negatif 8. Very okey, sangat laju lah. Okey. So kalau you fikir frekuensi and then you dah boleh tahu macam mana you nak tukar ke dalam bentuk second. Okey. So ini kena tahulah kita punya idea punya F sama dengan 1/T itu adalah satu formula yang kamu perlu tahu. Satu lagi formula adalah lambda, panjang gelombang. So satu cycle. Dan satu lagi adalah kamu perlu tahu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ni apa? Panjang daripada okay. So ini dari point sini ke point sini. Yang second tadi dia nak lengkapkan satu cycle. Okey. Kalau panjang gelombang ni adalah panjang daripada titik kosong kepada titik 360 ni tadi. Berapa lambda dia? Okey, kita panggil sebagai panjang gelombang ataupun wavelength lah. Wavelength ataupun dalam dia punya simbol dia adalah lambda ini. Okey. You all asyik masuk gas ni bukan automatik masuk ke ni? Okey, so wavelength formula dia adalah C over F. Ini kena ingat. Lambda sama dengan C over F. Okey, C tu apa? C ini adalah kita panggil sebagai hak laju cahaya. Speed of light. LGHT. Okay, speed of light. Speed of light dan F ni adalah kita punya frekuensi lah. So speed of light ni apa dia? Okay, speed of light adalah kalau you tengok dalam kalkulator kamu, okay, dia ada dekat sekejap ya.
28. Constant 28. Okey. You pergi kat sini. Okey. Tekan constant. Okey, tekan constant 28. Okey. So you akan dapat nilai dia adalah lebih kurang dalam 3.3 darab 10 kuasa 8. Nama speed, so dia adalah nilai dia adalah ms. M over S. ms negatif 1 lah. Laju. Okay. So this is speed of light ni adalah constant yang tetap lah. Okay. So dia apa-apa kalau kita nak gunakan untuk mengira kita punya wavelength, kita menggunakan 3 darab 10 kuasa 8 yang ini. Okay, so kita cuba ambil contoh yang tadi 90.3. So apakah lambda untuk berapa tadi? 90.3. What lambda for 19.3 MHz. Okay, so lambda sama dengan C over F sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 dibahagikan dengan 90.3 darab 10 kuasa 6. So berapa dia punya panjang gelombang dia? Berapa agak-agak? 3.32 unit meter. Okay, unit dia meter. So bermaksud, okay, satu cycle ni tadi, okay, yang ini, so dia bergerak satu cycle macam kamu punya langkah lah. Dia macam satu langkah kita. So satu langkah dia adalah sejauh 3.32 meter dengan kelajuan 1.11 darab 10 kuasa negatif 8 saat. So itu yang kita punya kelajuan, keindahan ataupun kita punya macam mana signal tu bergerak, okay, dari segi sudut hal laju dan juga dari sudut panjang gelombang dia. Okay, boleh faham Ada dua perkara yang kita perlu lihatlah. Satu panjang gelombang dan juga satu lagi hal laju cahaya dia. Daripada kelajuan dia. Baik, itu dari segi signal sahaja. Kemudian kita nak lihat juga, kita tadi nak tengok apa itu kita panggil sebagai modulations. Okay. So, modulation ni adalah satu proses untuk kita menerima signal tu lah. Okay, contoh macam saya pergi contoh radio tadi kan. Okay, macam mana radio awak tu boleh terima signal yang mana signal dia tu panjang gelombang dia 3.32 meter dan juga dia punya kelajuan dia ataupun dia punya satu saat ataupun kelajuan untuk dia melengkapkan satu cycle tu adalah 1.11 dan 10 kuasa negatif 8 second. Okay. So modulation ni adalah satu proses untuk memudahcarakan penerimaan signal kepada kita punya device. Okay. Zaman dulu dia tak ada radio semua. Okay. Bila radio diciptakan, barulah ada proses modulation ni. Okay. Okay. So proses modulation ni berlaku. Kenapa? Okay. Kalau kita lihat okay. So kalau okay, so kita ambil satu contoh radio tadi 90.3 MHz. Okay. Itu kalau radio kita terima suara manusia. Okay. Itu frekuensi, kalau frekuensi suara manusia berapa pula?
suara kita ni kadang-kadang ada yang bunyi nyaring, ada kadang yang bunyi perlahan. Sebenarnya frekuensi kita ni adalah bermain dengan kita punya signal kita. Okey. Saya bagi satu contoh satu video sekejap. Kita tengok satu video kejap. Okey, saya share. Dengar tak suara? Tak dengar lah rasa. Sekejap, saya cari dekat. Of every day. Without it, the world you know could not exist. Dengar tak? What is it? Electromagnetic radiation. Rasa dengar. These waves spread across a Dengar Dengar. Okey. Okey, ni menarik kat ni kalau saya nak share ni. Memang okey, kita tengok dulu. Something surrounds you, bombards you. Some of which you can't see, touch, or even feel. Every day, everywhere you go. It is odorless and tasteless, yet you use it and depend on it every hour of every day. Without it, the world you know could not exist. What is it? Electromagnetic radiation. These waves spread across a spectrum from very short gamma rays to X-rays, ultraviolet rays, visible light waves, even longer infrared waves, microwaves, to radio waves which can measure longer than a mountain range. This spectrum is the foundation of the information age and of our modern world. Your radio, remote control, text message, television, microwave oven, even a doctor's X-ray, all depend on waves within the electromagnetic spectrum. Electromagnetic waves, or EM waves, are similar to ocean waves in that both are energy waves. They transmit energy. EM waves are produced by the vibration of charged particles and have electrical and magnetic properties. But unlike ocean waves that require water, EM waves travel through the vacuum of space at the constant speed of light. EM waves have crests and troughs like ocean waves. The distance between crests is the wavelength. While some EM wavelengths are very long and are measured in meters,
Many are tiny and are measured in billionths of a meter, nanometers. The number of these crests that pass a given point within 1 second is described as the frequency of the wave. One wave, or cycle, per second is called a hertz. Long EM waves, such as radio waves, have the lowest frequency and carry less energy. Adding energy increases the frequency of the wave and makes the wavelength shorter. Gamma rays are the shortest, highest energy waves in the spectrum. So, as you sit watching TV, not only are there visible light waves from the TV striking your eyes, but also radio waves transmitting from a nearby station, and microwaves carrying cell phone calls and text messages, and waves from your neighbor's Wi-Fi, and GPS units in the cars driving by. There is a chaos of waves from all across the spectrum passing through your room right now. With all these waves around you, how can you possibly watch your TV show? Similar to tuning a radio to a specific radio station, our eyes are tuned to a specific region of the EM spectrum and can detect energy with wavelengths from 400 to 700 nanometers, the visible light region of the spectrum. Objects appear to have color because EM waves interact with their molecules. Some wavelengths in the visible spectrum are reflected, and other wavelengths are absorbed. This leaf looks green because EM waves interact with the chlorophyll molecules. Waves between 492 and 577 nanometers in length are reflected, and our eye interprets this as the leaf being green. Our eyes see the leaf as green, but cannot tell us anything about how the leaf reflects ultraviolet, microwave, or infrared waves. To learn more about the world around us, scientists and engineers have devised ways to enable us to see beyond that sliver of the EM spectrum called visible light. Data from multiple wavelengths help scientists study all kinds of amazing phenomena on Earth, from seasonal change to specific habitats. Everything around us emits, reflects, and absorbs EM radiation differently based on its composition. A graph showing these interactions across a region of the EM spectrum is called a spectral signature. Characteristic patterns, like fingerprints within the spectra, allow astronomers to identify an object's chemical composition and to determine such physical properties as temperature and density. NASA's Spitzer Space Telescope observed the presence of water and organic molecules in a galaxy 3.2 billion light-years away. Viewing our sun in multiple wavelengths with the SOHO satellite allows scientists to study and understand sunspots that are associated with solar flares and eruptions harmful to satellites, astronauts, and communications here on Earth. We are constantly learning more about our world and universe by taking advantage of the unique information contained in the different waves across the EM spectrum. Okay, so okay, so nampak tak? Itu baru tadi kita kira-kira tadi baru yang ini baru satu contoh frekuensi, okay, radio yang saya kira tadi kan. So sebenarnya dalam kehidupan kita ni, okay, dalam kiri kanan depan belakang awak ni, masuk dalam badan awak ni semua ada signal awak. Okay, so ada signal TV, Wi-Fi dan sebagainya tu. Okay, so ada banyak signal yang ada yang sama ada daripada EMF, okay, electromagnetic wave, ataupun signal-signal yang datang daripada semula jadi. Okay, so Tuhan dah ciptakan, memang itulah sifatnya lah. Okay, apa yang kita boleh nampak, sebenarnya kalau kita kaji, sebenarnya dia mengeluarkan satu frekuensi, mata kita mengeluarkan satu frekuensi untuk kita melihat sesuatu warna tersebut lah. Okay, tapi kalau dalam sudut teknologi, okay, signal tu dia mempunyai sifat-sifat dia tertentu jugalah. Okay, dan kalau kita lihat, okay, even though suara kita, suara manusia pun mempunyai frekuensi juga. Okay, so agak-agak suara kita ataupun suara manusia ni
Berapa frekuensi dia? Siapa boleh tahu? 20 ke 20,000 Hz. 20,000 Hz. Okey. Kuat tinggi kat tu. Okey, lain? Ada cubaan lain? Ada yang tanya Mr. Google? Jom kita tanya Mr. Google. Okey. So kalau kat sini dia tulis human voice frequency. Okey, human voice frequency dia adalah dalam 85 ke 155 untuk male, manakala frekuensi untuk suara manusia perempuan daripada 165 ke 255 Hz. Okay. So mana lagi tinggi? So that's why kita tahulah kenapa suara perempuan ni nyaring, merdu dan sebagainya. So dia lagi tinggi daripada suara orang lelaki. Okay, so human voice tadi, let's say saya letak paling maksimum lah 255 Hz. 255 Hz. Dan but then kamu mendengar radio Hits FM tadi 90.3 MHz. Okay. So macam mana suara radio penyampai radio dekat Hit FM tadi tu boleh didengari tapi berlainan frekuensi. Okay. So saya ambil satu contoh lah. Boleh tak kalau kita macam saya bercakap ni, saya bercakap tanpa menggunakan Gmeet ataupun Teams ni, saya bercakap tapi awak boleh dengar dekat kampus awak. Boleh tak? Possible tak? It's not possible. Okay. Suara saya mesti melalui dalam proses dalam laptop saya, dia mesti proses masuk dalam kabel fiber optik, masuk kepada pencawang, masuk kepada antena, terus pergi kepada awak punya handphone, awak punya laptop dan keluarlah pergi kepada speaker dan dengarlah suara saya. Okay, so bermaksud daripada human voice, okay, pergi kepada device, pergi kepada speaker awak dan keluarlah you punya suara tadi tu dan mendengarlah kita punya suara saya tadi. Okay. Kenapa tak kalau kita tak guna kita buat satu contoh. Okay. Kalau tanpa kita menggunakan modulations, okay, tanpa kita menggunakan alat device dan kita transmit saja menggunakan antena, boleh ke tidak? Okay. So macam mana antena ni? Okay. So kita perlukan human voice kepada antena. Okay. Antena ni yang you punya antena yang kalau dekat rumah tu yang antena panjang belakang tu kan. So antena ni dia sifat dia adalah lambda bahagi 4. Okay. Kalau you punya dekat antena kereta tu kan yang panjang tu kan. So panjang antena tu sebenarnya kalau untuk sifat dia menerima signal, dia mesti panjang dia lambda bahagi 4. Okay, so kita try buat kiraan tadi. Berapakah lambda bagi 255? Hertz. Okay, C over F. Sama dengan berapa? C3E8 bahagikan dengan 255 Hertz. So kita punya lambda ataupun panjang gelombang berapa? 255. Dia adalah sepanjang 1.176 darab 10⁻⁶ meter. Ataupun dia lebih kepada 117 kilometer panjang gelombang dia. Kalau maksudnya kalau saya jerit untuk dia sampai cukupkan satu cycle adalah 176 kilometer. Tak sampai satu cycle pun dah hilang dah suara saya kan. Dah tak dengar. So bermaksud sifat suara manusia ni dia adalah sangat lemah, sangat power dia sangat rendah dan dia punya lambda dia ataupun dia punya panjang gelombang dia sangat panjang. Sebab apa? Dia kita tak sebut panjang, dia kita panggil sebagai low frequency. Low frequency human voice. Okay. So kalau kita nak jadikan masukkan kepada signal kepada antena terus,
So kita kena bahagikan dengan 4. So antena kita panjang dia mesti adalah lebih kurang dalam 294 kilometer antena kita. Antena kita yang panjang tu, kita panjang dia adalah 294 kilometer. Is possible? Tak possible kan? Okay, ridiculous kalau kita nak buat macam tu. So apa yang kita buat? Kita kena jadikan dia sebagai modulation. Inilah key point modulation dia. Dia umpama macam awak nak pergi KL. Okay, awak nak pergi KL dengan kudrat awak, okay, yang tengah-tengah puasa ni, okay, dah pukul 4, pukul 3 ni, awak jalan kaki pergi KL. Possible tak? Tak possible kan? Awak perlukan satu kenderaan. Awak kena naik bas, awak kena naik kereta untuk pergi ke Kuala Lumpur. Dan kereta dan bas tu adalah sebenarnya analogi bagi modulations. Awak kena ada satu proses bawa awak punya signal tu, awak punya diri awak tu masuk ke dalam proses modulations dan bawa ke sana dan turun, awak jadilah sebagai seorang awak dan pergi sampailah ke KL tu. Dia proses dia masuk. So maksudnya modulation is a long process daripada analog, mungkin dia proses pada digital, okay, dan terusnya kepada analog balik. So dia sangat panjang dia punya proses. So baru masuk topik. Jadi apa yang kita nak lihat pada proses modulation ni, dia ada dua proses ataupun ada dua jenis proses modulations. Yang pertama adalah amplitude dan yang kedua adalah frekuensi. Okay, yang pertama amplitude dan yang kedua adalah frekuensi. Kenapa amplitude dan frekuensi? Sebab sifat kita punya signal, dia mempunyai amplitude, iaitu amplitude dia berapa, horizontal part, dan pada vertical part dia adalah frekuensi ataupun time dia ni. So time pergi kepada frekuensi. So dia akan buat pada dua bahagian, pada bahagian horizontal, pada amplitude itu, dan pada bahagian amplitude dan juga pada bahagian frekuensi. Okay, apa yang dia akan buat? Dia akan ubah suai kita punya signal menjadi kepada signal yang telah dimodulate. Okay, dalam bahasa mudah, okay, modulation ni adalah dikatakan imposing information at low frequency yang 255 tadi into a higher frequency. Okay, daripada 255 MHz dia jadikan kepada 90.3 MHz. Okay, so kita pergi pertama, amplitude modulations. Okay, so amplitude modulation ni sangat simple ataupun sangat yang biasa digunakan. Dia ada dua input dan satu output. Okay, 2 input, 1 output. Input dia apa? Information dan carrier, manakala output dia adalah ni AM okay, AM. Dan output dia adalah kita panggil sebagai output modulated. Okay, maksudnya yang telah termodulate. Okay, signal yang telah termodulate daripada signal asal. Information apa? Information tu adalah suara kita, signal asal. Okay, signal yang kita nak bawa pergi kepada device tadi tu. Dan carrier ni, okay, macam saya bagi contoh tadi tu, diri kita ni nak pergi KL naik bas. Okay, kita nak pergi KL jalan kaki, tak mampu, so kita naik bas. So information tu adalah diri kita, carrier tu adalah pembawa ataupun bas itu tadi. Okay, carrier tu adalah kita punya bas. So let's say kita ada satu signal, so ini adalah contoh signal yang telah termodulate, sebelum dan selepas termodulate. Okay, before and after modulation process by using amplitude modulations. Okay,
So kalau kita kita pergi kepada yang ini dulu. Yang ini adalah amplitude dan ini adalah frekuensi. Okay. So frekuensi dan juga amplitude. Jadi dan ini adalah signal asal. Information kita panggil, kalau signal asal saja kita panggil sebagai information. Ada siapa cakap tadi? Okay, information signal. Signal yang kita nak transmit tadi tu. Okay, apa yang kita nak bawa daripada sini ke Kuala Lumpur, itu asal dia tu. Signal. Okay. Siapa boleh bagikan satu you punya first impressions, apa yang you nampak, apa perbezaan antara amplitude dan juga frekuensi modulation berdasarkan signal asal tadi ataupun signal information. Siapa boleh bagi satu komen sikit? Apakah perbezaan antara signal AM dan juga signal FM yang kamu nampak di depan ni? Amplitude dengan wavelength. Amplitude and frekuensi. Lagi? Lagi nak bagi komen? Boleh angkat tangan? Okay. First kali kita kena tahu. Okay. Kalau signal asal, information, ini kita boleh katakan ni sebagai highest lah. Highest, lowest. Okay. Paling tinggi, paling rendah. Okay. Kalau untuk amplitude modulations, kamu nampak tak? Kena ingat. Kalau dia paksi vertikal, dia adalah amplitude. Dan yang ini adalah kita punya frekuensi dia. Okay. So, kalau kita lihat dekat sini, apabila signal kita highest, okay, apabila signal information kita paling tinggi, okay, ataupun high lah, okay, kita panggil high and low lah, senang, highest. Okay. Apabila signal kita high, kita punya amplitude kita akan jadi apa? V, kita panggil, berkatakan amplitude kita adalah V dan frekuensi kita adalah F. Okay. VAM kita akan jadi high. Apabila dia berada di bahagian low, kita panggil sebagai VAM kita adalah low. Okay. Dan apa akan jadi pada kita punya frekuensi? FAM. Berapa, apa ni pada bahagian high dan juga pada bahagian low, apa akan jadi? Apa yang kamu nampak? Frekuensi tu maksudnya dia punya beza jarak antara gelombang dia tu, antara sini ke sini tu. Adakah berbeza antara pada high dan juga pada low? Sama ke tidak? Beza. Ha? Sama. Sama kan? Okay. So bermaksud apabila kita berada pada high, sini high saya ambil turun. So panjang gelombang dia ataupun frekuensi dia, dan apabila pada high, ni saya padam dulu. Pada low, bila kita turun, panjang dia tu means that F at frekuensi at high is sama dengan frekuensi at low. Okay. Frekuensi at high sama seperti frekuensi at low untuk amplitude modulations. Okay. Yang berubah adalah kita punya voltage dia. Maksudnya VAM at high
tak sama dengan VAM kita dekat low. Ya. Itu kita punya orang kata first impression kita. Tengok signal ni, oh gitu rupanya. Macam itulah maksudnya. Okay, so kita lihat pula yang ini. Pink lah. Okay. Bila dekat high and low, first kali yang kita nampak dia punya apa ni? Dia punya apa ni? Kalau sama ni. Ni apa dia? Amplitude, betul. Okay, so bermaksud saya tulis kat sini lah. VFM at high, okay, selain saya tulis sama dengan VFM at low. Okay, ni high ataupun low. Okay, dia punya orang kata amplitude dia sama sahaja. Kalau kita punya FFM at low, at high, kita kat sini kan high kan. Okay, kita pergi turun. Nampak tak dia macam dekat sini dia macam rapat dan dekat sini dia macam renggang sikit. Macam mana tu renggang? Okay, dia macam ada renggang sikit lah. Kalau sini dia rapat sahaja. Nampak tak perbezaan dia? Bermaksud kalau kita punya macam spring tu dia macam kat sini dia rapat, yang sini dia renggang. So bermaksud ini adalah pada keadaan frekuensi yang rendah dan ini adalah pada keadaan frekuensi yang tinggi. Okay. So bila dia rapat maksudnya kan panjang, kamu belajar panjang gelombang tadi kan. Kalau panjang gelombang panjang sangat, beza dia ni bermaksud dia adalah low frekuensi. Kalau dia punya panjang gelombang dia rapat, bermaksud dia frekuensi dia yang sangat tinggi lah. Okay. So frekuensi FM pada high adalah tidak sama pada frekuensi FM dekat low. So itu adalah perbezaan orang kata first impression yang kita nampak apabila dekat signal kita yang ini. Itu kena faham lah. Okay, ni first impression. But then next kita nak tengok pula macam mana kita buat pengiraan untuk kita punya AM ini. Okay, boleh? So kita rest sekejap, 5 minit sekejap. Kita lagi 5 minit kita sambung balik. Jika ada apa pertanyaan boleh tanya teruslah. Okay, boleh kita dengar sekejap Okay, sir.
Okey. Ada, kalau kamu tengok bawah-bawah tu macam banyak ni banyak formula, calculation okey. Sebab macam saya cakap tadi, topik ni kamu boleh transfer kredit di degree. Okey, sebenarnya maksudnya apa yang kamu belajar ni adalah sama seperti yang kamu belajar di degree nantilah. Okey, tapi macam yang ni lebih orang kata lebih ringan sikitlah. Okey. Mana tadi? Okey, sini. Semua ada lagi Okey. Okey. So ini kita tengok tadi lah apa beza dia. Okay. So macam saya cakap tadi, untuk dapatkan satu kita panggil sebagai kita punya AM signal. AM ni adalah amplitude modulation mana tadi? Alamak. Amplitude modulation. So amplitude modulation ni saya anggap macam satu box lah ataupun satu sistem. So dia mempunyai satu orang kata information. Okay. Kita ada information signal. Kemudian kita ada carrier signal. Okay. Dan output dia adalah amplitude modulation. Okay. So information signal kita boleh katakan sebagai VM, dan carrier adalah saya boleh katakan sebagai C, sebagai carrier C, dan amplitude signal amplitude modulation signal saya katakan sebagai VAM. Okay, yang ini macam kita panggil sebagai kita ada huruf besar, patut ada orang kata subscribe Okay, VM atau VC. Okay, kalau dalam komputer tu kalau saya jadikan dia sebagai subscribe ataupun superscribe kat atas kan, subscribe dekat bawah. Okay. Okay, pasal nampak tak ada, okay nanti saya tunjukkan. Nampak ada macam cap kat sini. Apa itu cap tu? Okay. Okay. Tak apa, sekejap. So VC, kalau kita tengok dalam nota ni tadi, signal. Okay. Okay, so ini adalah carrier. Dan ini adalah modulations. Okay. Dan ini adalah amplitude modulation signals. So ada 3 lah. So ini 1 tambah 2, kamu akan dapat yang ke-3 tu lah. Okay, ataupun saya boleh katakan sebagai VC tambahkan dengan VM, dan kamu akan dapat VAM. Okay. So maksudnya dia signal tu dicampurkan. Okay, signal carrier campurkan dengan signal modulation, kamu akan dapat amplitude modulation signal VAM.
Okay, so korang pun nampak tak kat sini kamu still juga dia punya untuk carrier dia still juga ada amplitude, ada frekuensi. Okay, so kalau daripada sini kamu boleh kira tak kamu punya apakah dia punya carrier apa ni, dia punya frekuensi, amplitude, kita boleh lihat daripada signal kita yang ini. Okay, so berbalik kepada kita punya ni tadi, so carrier signal dia still juga akan ada amplitude dan juga frekuensi. So VC adalah sama dengan VC itu adalah untuk amplitude, sebab dia signal dia adalah signal sine. Okay, so kita katakan dia sebagai VC sine omega T, ataupun ataupun 2 pi f T. Okay. Okay. Kalau dalam satu-satu signal, mungkin ada yang terkejut lah kan, tiba ada apa benda 2 pi fc semua tu. Okay, dalam satu signal, okay, dia mempunyai carrier, dia mempunyai amplitude. So amplitude ni adalah nilai puncak dia. Okay, dan nilai puncak atas dan nilai puncak bawah. VP, kalau kita pakai VP, kalau kamu belajar measurement, VP adalah yang paling atas kan, VP. Kalau VPP, peak to peak, atas dan juga bawah. Okay, ini adalah kita panggil sebagai VPP. Kalau atas saja kita panggil sebagai VP. So ni adalah kita punya nilai V kita, nilai paling maksimum kita, VP kita. Okay, dan kalau dia bermula pada titik kosong, dia adalah sine. Kalau signal kita bermula pada begini, dia adalah apa? Siapa tahu? Cos. Ha? Apa? Cos. Cos. Betul. Kalau dia bermula pada nilai maksimum, okay, bermula pada nilai maksimum, dia adalah cos. Kalau bermula pada paling minimum, dia adalah sin. Itu kena ingat tu, orang matematik, orang engineering. Okay. And then, settle. VC, sin pun settle. 2 pi FC ni apa pula? Okay. 2 pi FC ni, dia adalah sebenarnya satu, orang kata kalau kamu cakap dalam satu ayat bahasa Inggeris, kamu mesti kena ada orang kata satu ayat mula dan penutup. Okay, so kalau untuk sin, dia mesti akan ada sin, pelengkapnya adalah omega T. Okay, so sin omega T, omega ni adalah dia punya orang kata rotation signal tu. Okay, bermaksud dia akan sentiasa orang kata berpusing ataupun berputar begini sampailah keadaan T dia berapa. Kalau T dia katakan sampai 10 second, so sampai 10 second lah dia berpusing. Okay, itu kita bagi sebagai omega, radian. Kamu google lah radian apa tu dia punya omega tu apa dia. Okay, so omega. Dan apakah itu kita punya omega? Okay, kalau dalam buku dia tulis kat situ 2 pi f. Okay, 2 pi f, 2 pi darab frekuensi. 2 pi tu adalah dalam bentuk pi. Okay, so kalau dalam bentuk kalau kita boleh transformkan dalam bentuk bulat, okay, satu signal bermula pada kosong, so dia bermula pada kosong, 180, 270, 90. So signal tu apabila pada sini, dia akan pada ke sini lah. Okay, so bermaksud rotation bagi sesuatu radian pi tu adalah bergantung kepada kita punya nilai frekuensi yang ini. Okay, so dia akan mengikut kepada, kalau dia pada sini, dia akan pada sinilah. Okay, so nak paling mudah, kalau dia punya formula matematik dia adalah
2 pi F. Okay, omega tu adalah 2 pi F. So that's why F tu adalah merujuk kepada, FC ni adalah merujuk kepada carrier kita. Okay. Okay, dan T tu adalah merujuk kepada times lah. Macam saya kata tadi, kalau T dia adalah tak disebut ataupun tak diberikan nilai yang khusus, so kita letak sebagai T saja. So bermaksud nilai tu akan sentiasa sampailah ke infinity. Okay. Boleh? So kita akan ada VC dan FC. Itu dah merujuk kepada kita punya nilai carrier. Saya kena terangkan sesuatu nanti kamu tak faham pada macam mana kita nak buat calculation nanti. Okay. So ini adalah kita punya amplitude. Amplitude for carrier. Dan ini adalah frekuensi for carrier. Dan ini adalah formula for carrier signal. Okay. So nampak tak ada macam cap topi ni? Nampak? So supaya saya tak orang kata tak confuse antara formula dan juga amplitude. Kalau orang kata kalau dalam komputer ataupun dalam buku, dalam nota saya tu, yang ini saya tulis dalam huruf kecil lah. Yang ini saya tulis dalam huruf besar, capital letter, dan satu lagi non capital letters. Okay, so itu saya nak tunjukkan apa beza-beza dia lah. Boleh tak? Jangan confuse kalau saya tulis yang palang ni, ada cap ni. Okay. Okay, now kita lihat. Kita ambil satu contoh. So kita ada formula untuk carrier signal, itu formula kita lah. Dan VC dan juga FC itu apa dia? So kita lihat kepada kita punya contoh signal yang ada dekat sini. Mana dia tadi? Okay, yang ini, signal carrier. So berapa kita punya VC kita? So VC kita berapa? Carrier kita. Amplitude carrier kita berapa? Siapa boleh tahu? 10 sir. 10 volt. FC kita? Macam mana nak tahu FC kita berapa? Kita tahu mula time kita dekat sini kosong. Okey, kita ada satu orang kata penanda 0.005 second. Dalam sampai sinilah, daripada sini sampai sini. Dan dalam daripada 0 sampai 0.005 tu ada berapa cycle? Cuba kamu lihat. Kamu ada 1, 5. 2, 3, 4, 5. Okey, 5. So bermaksud 0.005 bahagikan dengan 5, kamu akan dapat kamu akan dapat 0.001. So frekuensi berapa? 1 kHz. 1 kHz. So apa yang kita buat? Kita lihat dekat sini. So dia sebenarnya adalah 10 sin 2 pi 1 kilo T 1 kilo T. Dan dia punya ini adalah kita punya orang kata formula untuk carrier signal kita. 10 sin 2 pi 1 kilo T. Ini adalah formula kita. Kalau nak pemudahkan lagi mudahlah, 10 sin 2000 pi T. Pun boleh juga. You darab je lah dalam kan. Oops. Yang penting dalam sin ni dia mesti dalam satu
keluarga dia lah. 2 pi 1k ni dah satu keluarga sin ni. Dia tak, kamu tak boleh dua ni bawa keluar, tak boleh. 2 pi tu darabkan dengan 10, tak boleh. Okay. Okay, kita lihat information signal pula. So VM kita berapa? Tengok VM kita. VM kita adalah 5 volt. Dan kita punya FM kita adalah 0.01. 100 Hz. 100 Hz. So kita punya berapa tadi? FM 5. So dia adalah 5 sin 2 pi 100 T. Okay. So kita ada dua formula antara VM dan juga VC. Boleh nampak Okay. Okay, now. So now macam mana kita nak dapatkan signal kita yang ini? Okay. So signal kita yang ini, okay. Kita nampak kat sini. Kita mempunyai, okay. So ini adalah kita tahu ini adalah kita punya VM sama dengan VC sama dengan 10 sin 2000 pi T. Yang ini VM sama dengan 5 sin 200 pi T. Nampak ada beza dia antara ada apa ni, walaupun nampak macam 200 ni 2000 tapi nampak tak perbezaan signal dia bagaimana. Okay. Okay. So yang untuk VAM bagaimana pula? Macam mana kita nak dapatkan signal dia berapa? Okay. Dia mudah sahaja dengan cara okay, now sekarang kita nak dapatkan VAM kita. Okay. So okay. So kalau kita lihat di sini, okay, apabila carrier dan juga modulation tu bergabung ataupun ditambahkan, okay, dia punya signal dia, okay, kamu nampak tak, kalau kamu perasan kat sini adalah nilai dia adalah 10, kan? Ini adalah 10 dan ini berapa agak-agak? 15. Dan ini adalah dia adalah 5. So sebenarnya yang line merah ini sebenarnya dia adalah modulation signal kita. Okey, dan manakala kita punya signal dalaman ni adalah signal bagi yang carrier. Okey, ini saya bagi satu gambaran je dulu. Orang kata observation dulu. Okey, daripada observation baru kita boleh buat kiraan. Okey, so kalau kamu nampak kat sini yang merah ini adalah sebenarnya dia adalah yang orang kata dia macam antara 5, 15. So dia sebenarnya dia adalah macam modulation signal kita tapi dianjakkan ke atas. Okay. Dan manakala signal dalaman kita punya AM ni dia sebenarnya adalah signal carrier. Okay. So macam mana dia jadi begitu? So kita lihat kita punya carrier ataupun kita punya formula untuk dapatkan untuk mendapatkan kita punya AM. Okay, so kita ambil satu contoh ini. Okay, kita bawa ke atas tadi. Okay, so apa yang kita nak dapatkan? Kita perlu dapatkan V envelope. V envelope tu apa? V envelope tu yang warna merah tadi tu. Okay, yang saya kata tadi dia macam VM. So sebenarnya betul lah, sebenarnya dia adalah VM tapi yang telah dianjakkan oleh satu nilai VC. Yang ini.
apa dikatakan sebagai VC tambah VM? Dia sebenarnya dia adalah nilai VM yang ini. Okey. Yang ini. Tapi dia teranjakkan kepada VC, iaitu VC tambah VM. So VC ni berapa? VC ni adalah 10. So that's why dia bermula kepada 10 dan naik kepada 15, turun kepada 5. Itu maksud dia lah. Okay. So kita pergi dekat sini. So kita dapatkan nilai kita V envelope sama dengan VC tambah VM, iaitu 10 tambah VM kita adalah 5 sin 200 pi T. Okay. Itu semualah. Okay. Selesai satu step pertama. Okay. Ini step pertama. Step kedua, kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Oops, sorry. So, step kedua, kita ambilkan yang ini. So, VAM sama dengan V envelope tadi tu darabkan dengan sin 2 pi FCT. Sebab apa kita darabkan 2 pi FC ni? 2 pi FC ni adalah, kalau sebab saya kata tadi, dia adalah envelope dan digabungkan dengan yang dalam ni adalah isi dia adalah kita punya signal frekuensi carrier. Sebab tu kita darabkan dengan yang itu. So kita darabkan 10 tambah 5 sin 200 pi T darabkan dengan sin 2 pi FC kita berapa tadi? FC kita adalah 2000 pi T. Oh sorry, dia sin 2000 pi T. Okay. So ini untuk dapatkan AM. Okay. Nampak macam pening kan? Ada sign-sign ni. So kita ambil saja. Ni adalah A tambah B darabkan dengan C. So macam mana kita nak buat? Any suggestion? Elta? Keluarkan sign. Okay. So kita darabkan ke dalam lah. Orang kata macam sign ni darab ke sini. C darab dengan A. C darabkan dengan B. Okay. So kita akan dapat A darabkan C 10 sin 2000 pi T tambahkan dengan, nampak tak kat sini, kita akan dapat sin
200 pi t darabkan dengan sin 2000 pi t. Okay. So yang atas settle, yang bawah pula macam mana kita nak buat? Sin A darabkan dengan sin B. Macam mana saya nak buat ni? Okay. So bila sin A darab sin B, apa kita kena buat? Kenapa dia pergi ke bawah ni? Okay. Sorry lah saya tak boleh nak keluar tadi. Okay. Okay. So now kita ada masalah kat sini pula. Ada sin A darabkan dengan sin B. Dia macam ada sin A darabkan dengan sin B. Okay. So ini kena lihat apa yang kita nak kena buat lah. Okay. So kalau kita lihat dekat kita punya signal kita punya ini. Okay. So kita akan dapat, kita perlu menggunakan signal trigonometry. Okay. Apa yang kita gunakan sin A darabkan dengan sin B ni? So kita boleh dapatkan di sini. So step yang ketiga. Okay, sin A darab sin B. So ni kita salin balik. Okay, so kalau sin A sin B kita akan dapat 1/2 iaitu 5/2 cos A tolak B. A kita adalah let's say kita ambil 2000 lah paling tinggi. 2000 pi t tolakkan dengan ini adalah A, ini adalah B. Tolak 200 pi t tolak cos A tambah B 2000 pi t tambah 200 pi t. Okay. So kita akan dapat 10 sin 2000 pi t tambah 2.5 cos 1800 pi t tolak 2.5 cos 2200 pi t. So kat sini kita akan dapat orang kata ada 3 bahagian lah. Okay. 3 bahagian iaitu 1, 2 dan juga 3 bahagian. Okay. Okay. Masih bersama saya lagi? Masih sir. So sebenarnya okay, so kita dah dapat dah. Okay. Yang ada 3 bahagian ni sebenarnya dia adalah mewakili kepada signal yang ini. This one. V, KM. Okay. So kenapa dia ada 3 bahagian? Okay. Sebab kalau kamu lihat pun dia macam signal pun macam pelik sikit kan. So kita ada bahagian pertama pada bahagian envelope dan juga pada bahagian yang kedua
dan juga bahagian signal perubahan pada low dan juga pada bahagian high kat situ. Ada 3 bahagian kamu nampak kat situ. Okay. So bermaksud signal yang ini, kalau signal dia sinusoidal begini, dia punya formula adalah yang ini. Kalau signal dia AM begini, so dia ada 3 bahagian, dia 1, 2, 3 yang ini. Okay. 1, 2 dan 3. Dan sebenarnya kalau kita lihat, okay, 3 bahagian ni juga dia akan mempengaruhi kepada kita punya signal AM pada bahagian power signal nanti. Okay. So kalau kita lihat kat sini okay. So kat sini saya boleh katakan 1, 2 dan juga 3. Okay. Kita lihat kepada slide. So sampai kat sinilah So kat sini kita ada sama juga ada 3 bahagian, 1, 2 dan juga 3. So yang pertama ni biasanya dia akan dijadikan sebagai carrier, dan yang kedua ni yang tolak ni dia akan jadikan sebagai lower sideband. Sebab that's why kita tadi adalah kita dapat berapa tadi 1800 pi t. Yang ini 2200 pi t dan ini adalah 2000 pi t. Okay. LSB ni apa? Dia adalah lower sideband. Dan ini adalah upper sideband. SB itu adalah sideband. Bermaksud, apa itu sideband? Kenapa ada tiba-tiba sideband ni? Okey. Kalau dalam bentuk frequency domain, dalam bentuk time domain. Okey, apa benda time domain ni? Okey, signal kita, representation kita ada 2 cara. Satu time domain, satu lagi frequency domain. Time domain yang macam ni tadi lah. Okey. Yang ini, saya malah nak lukis, saya copy je. Okey. Ini bentuk time domain. Okey. Kalau frequency domain, bermaksud time domain ni dia adalah amplitude melawankan dengan time. So time ni yang merujuk kepada time domain. Okay. Kalau frekuensi domain apa dia? So frekuensi domain sama juga, dia ada voltage ataupun amplitude melawan frekuensi. Bermaksud nilai yang ada dekat sini kita nisbahkan sebagai bentuk frekuensi. Okay. So contoh macam ni, ada 1, 2, 3. Okay. So saya boleh katakan 2000 ni macam 2000 pi saya boleh ingatkan sebagai 2000 pi t ni, saya letak kat sini lah So contohnya dia begini, dia ada dekat sini 2000 pi 1800 pi dan 2200 pi. Okay. So dia ada daripada kosong sampailah kepada maksimum lah. Okay. So kalau kita nak lukis dalam bentuk frekuensi domain, biasanya dia dalam bentuk jujukan lah ataupun dia macam anak panah. Contoh kalau 10, kalau nombor 1 ni 10 sin 2000 pi t. So dekat sini, so maksimum dia adalah 10 volt. Okay. Saya lukis warna lain lah. 10 volt. Kalau 1800 tadi 2.5. 2.5. Sama juga dekat sini. Okay. So kalau dalam bentuk frekuensi domain, signal dia adalah bentuk begini. Manakala kalau dalam bentuk time domain, signal dia adalah dalam bentuk begini. Itu kalau untuk kita punya amplitude modulation signals. Okay. Alright. Boleh buat tak? Ni saya bagi satu contoh yang detail macam mana daripada kita nak declare daripada carrier information dan seterusnya sampailah kita dapat kita punya
signal kita yang ini. Okay. Okay, next. Apa lagi yang kamu, daripada sini kamu dah boleh buat macam-macam. Kamu dah boleh dapat kamu punya nilai power. Kita punya bandwidth. Dan seterusnya. Okay. So apa kita boleh buat adalah, okay, contoh kat sini lah. So ini adalah reality ataupun yang sebenar. Kalau kita menggunakan device untuk kita lihat signal apa yang ada dekat sini lah. So ini selain kalau yang saya lukis tadi dalam bentuk anak panah, tapi kalau yang sebenarnya dia dalam bentuk macam bentuk segitiga yang inilah. Okay. So secara mudahnya, okay, kalau secara kesimpulannya, summary-nya, kita juga daripada signal 3 ataupun daripada kita dapat daripada VM, daripada VC, kita pun boleh juga terus kepada macam mana kita lukis kita punya anak panah dalam bentuk frekuensi spektrum, frekuensi domain tadi tu. Dengan cara masukkan nilai VC, VM per 2, FC tolak FM, FC tambah FM dan juga FC. Okey. Dan satu lagi adalah bandwidth. Bandwidth ni adalah panjang gelombang antara sini, antara point lower sideband dan juga upper sideband. Okey. Contoh, saya ambil satu contoh. So bandwidth saya sama dengan upper sideband tolak lower sideband. So kamu akan dapat FC tambah FM tolak FC tolak FM. So kamu akan dapat FC tolak FC, dia akan jadi potong. FM tolak dia akan tambah, so kamu akan dapat 2 FM. Sama juga yang ini. Okay. So kita try satu example. Okay. Yang ini last sebelum kita habis kelas. Okay. Find the envelope for these equations. So macam mana kita nak buat? Okay, envelope, V envelope. Apa tadi envelope tadi? Cuba lihat balik apa yang kita katakan sebagai V envelope. This one lah. Okay, iaitu V envelope sama dengan VC tambah VM. So VC kita berapa? 3. 3 tambah this one lah. Okay. So kita boleh dapat okay, kat sini 2 sin 2 pi darab 10 kuasa 3 T. T jangan lupa tinggal. And then kamu masukkan full FM. Sama macam saya tadi lah. Okay, kemudian dapatkan nilai carrier. Carrier, LSB, USB. Yang tiga-tiga ni untuk amplitude dan frekuensi. Okay, so kita ambil satu dulu. VC sama dengan 3 volt. Frekuensi dia adalah, FC dia adalah, okay, berapa frekuensi untuk carrier? 2M. 2M. Okay, kena ingat tadi. So dia sebenarnya adalah VC sin 2 pi FCT. So kita nak FC ni berapa? Okay, nak mudah, kamu buat satu, saya buat satu page baru sekejap. Okay.
Okay. 3 sin 2 pi darab 10 kuasa 6t. Kamu kena nisbahkan. Sebenarnya dia adalah VC sin 2 pi FCT. So FC ni berapa? So kamu kena keluarkanlah. So kamu nisbahkan dia 2 pi FCT. FCT sama dengan 2 pi darab 10 kuasa 6t. Okay. So T dengan T kamu boleh buang. Apa lagi boleh buang? So FC sama dengan 2 pi darab 10 kuasa 6 bahagikan dengan 2 pi. Kamu akan dapat sebenarnya FC kamu adalah 1 darab 10 kuasa 6 Hz. Boleh tak? Okay. So 1 darab 10 kuasa 6 Hz. Manakala VM sama dengan 2 volt dan FM awak adalah berapa? 1K. 1 Yes. kilo. 1 darab 10 kuasa 3 Hz. Correct. LSB pula. Voltage LSB dan juga frekuensi LSB berapa? Sama ada kamu nak ambil daripada apa yang kamu dapat daripada full FM ataupun awak boleh ambil daripada yang ini. VLSB ataupun VUSB adalah VM per 2. VM awak berapa? 2 volt bahagi 2 kamu akan dapat 1 volt. FLSB lower sideband dia adalah ini LSB. FC tolak FM. FC tolak FM. Okay, FC awak 1 darab 10 kuasa 6. 1 darab 10 kuasa 6 tolak 1 darab 10 kuasa 3. Berapa? Okay. 1,699 ataupun kita boleh katakan sebagai 0.999 MHz. Okay. Kalau FC tambah FM kamu akan dapat 1.1 betul ke? Berapa? 1.001 MHz. Okay. Dan bandwidth awak akan dapat bandwidth sama dengan 2 FM kan. So FM awak adalah 1 kilo. So kamu akan dapat 2 darab 10 kuasa 3 Hz. So daripada sini kamu sebenarnya dah boleh terus buat kamu punya anak panah ni. So ini adalah carrier, ini adalah lower sideband. So carrier awak adalah sini adalah 0.999, ini adalah 1, ini adalah 1.001 dalam range megahertz. Ini cara nak tulis graf yang paling mudah lah. Okay, tak adalah kamu nak tulis sini sini 0 megahertz. Okay, kalau kita tulis satu anak panah jujukan dalam satu unit pun boleh juga. Okay. Dan dia punya amplitude dia adalah berapa tadi? 1 volt, 1 volt dan ini berapa? 3 volt. Bandwidth dia adalah 2 kilohertz. 2 darab 10 kuasa 3. 2 kilohertz lah. Okay. Okay, betul tak? Okay. So, untuk full FM, dia memang akan ada 3 bahagian ini. Okay, nanti kita akan lihat juga
macam mana okay, so macam mana kita nak orang kata nanti kita akan buat single sideband dan sebagainya. Jadi dekat sini apa yang kamu kena faham adalah bagaimana daripada daripada low frekuensi iaitu VM kamu. Okey, VM kamu adalah low frekuensi saja dalam bentuk kilohertz saja. Okey, tapi dia sekarang berada dalam keluarga megahertz. Okey. So itu yang kita panggil sebagai anjakan daripada low frekuensi kepada high frekuensi. Daripada kilohertz dia anjakkan, okey, dia anjakkan kepada dalam kita punya megahertz. Okey, so signal VM yang ada di sini adalah yang kat sini lah, iaitu sebabnya dia adalah VM per 2. Ini adalah VC, ini VM per 2. Okey, so signal information kita tadi tu, signal suara kita tadi adalah berada pada kawasan di sini. Okey. So signal yang kita nak bawa tadi, suara kita tadi yang nak bawa masuk radio, dia sebenarnya adalah ada dalam kawasan kuning tu dan dia transfer ke dalam keluarga megahertz. Itu yang kita katakan sebagai modulation is a portion of injection from low frequency onto a high frequency. Okay. So next week kita akan masuk kepada analisis apa yang kita panggil sebagai modulation index, dan seterusnya kita nak lihat kepada single sideband, apa yang kita panggil sebagai single sideband. Okey, ada soalan? Setakat ni tak ada. Okey, so kalau tak ada, so next week kita akan jumpa balik untuk kita lihat sambungan kepada kuliah untuk chapter yang kedua ni. Boleh? Sir, Yes. nak dapat salinan yang saya bagi contoh ni boleh tak, sir? Contoh ni okey, boleh. Ya. Tapi belum habis lagi, baru 20 slide ni. Oh, tak apa. Apa tu? Nak ni mana tu? Okey, so kalau tak ada apa-apa, so itu saja daripada saya. Terima kasih dan kita jumpa pada minggu hadapan. Selamat berbuka puasa. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.